panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera, selamat malam kepada semua para penonton, para tetamu, para pendukung, para penyokong, para pengkritik Jom Channel. Walaupun siapa pun anda di luar sana, kami sangat menghargai dan mengalu-alukan sokongan anda yang selama ini bersama dengan Jom Channel, dan termasuk pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu 8 September 2021. Ya, dan seperti biasa pada malam ini kita akan bersantai-santai, sembang-sembang santai, bual bicara isu-isu politik negara tanah air Malaysia yang tercinta ini. Mudah-mudahan adalah informasi, input-input yang tertentu yang boleh anda gunakan, ataupun kita mendapat sesuatu yang bermanfaat daripadanya untuk membuatkan kita lebih yakin, lebih tekad untuk melakukan sesuatu untuk negara, insya-Allah. Okey, bagi siri yang 123, 123, cantik nombor tu. Alamak. Bersama dengan bicara YB Khalid Samad. Apa khabar YB, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Sihat, alhamdulillah. So macam mana perkembangan terkini, dan apatah lagi sekarang ni YB, saya baru dapat tahu akan ada peralihan dari fasa 1 ke fasa 2 bagi Selangor, wilayah Putrajaya dan KL. Jadi pergerakan warga Shah Alam terutama ni, Shah Alam bakal jam lagi lah nanti kan. Jadi macam mana YB sekarang COVID di Selangor ni maksudnya dah rendah lah sekarang ni Alhamdulillah, walaupun dari segi angkanya dilihat masih tinggi, iaitu 2,000 lebih, tetapi bila diambil kira jumlah penduduk di negeri Selangor lebih kurang dalam 6 juta lebih, maka nisbah kes bagi setiap 100,000 penduduk ataupun sebagainya, Selangor ni di antara lebih kurang yang nombor 5, nombor 6 macam itulah. Selalu disebut Selangor yang paling tinggi, dan sebagainya. Tapi selalu bila dia tengok tinggi tu, dia tak kira mengikut nisbah penduduk. Bila ikut nisbah penduduk, didapati Selangor tak pernah yang paling tinggi. Mungkin nombor 3, nombor 4 dulu bila jumlahnya lebih sikit. Dan Alhamdulillah sekarang ni dah berkurangan, dan kita harap bahawa ianya terus akan terkawal lah dengan bertambahnya vaksinasi. Tapi kita kena ingat kalau dah diterima 2 dos vaksin sekalipun, masih lagi kena amalkan SOP. Kita bukan menjadi kebal, ianya bukan imunisasi, tetapi ianya lebih sebagai perlindungan tambahan yang mana masih boleh dijangkiti, tetapi kesan jangkitan itu insya-Allah lah tak seteruk berbanding dengan keadaan kalau kita ni tak divaksinasi. InsyaAllah. Dia satu perkembangan yang baik lah. Tapi bagi saya dalam keadaan sebulan ataupun beberapa ketika ini pun jalan dah mula start macet, cakap kan, dah mula sesak, sebab memanglah dah ramai dah mula bergerak ke pejabat sebagai seumpama dia. Dan apatah lagi, saya yakin golongan ibu bapa lah terutama, dan juga pelajar memang nak tunggu anak-anak dapat pergi sekolah, yang apatah lagi yang nak dekat
menghadapi peperiksaan. Macam mana pun kita doakanlah agar segala dapat kembali seperti sedia kala, dan itu yang kita harapkan insya-Allah. Bukan hanya kehidupan biasa sebenarnya, keadaan nak kita sedia kala termasuk dalam konteks politik tanah air kita. Itu yang kita nak bincang dulu, Ibi. Tajuk kita hari ini, undi percaya atau tidak percaya. Saya rasa macam ada sikit ketenangan sikit, Ibi, kebelakangan ni. Tenang maksudnya, orang kata apa, tenangnya air, jangan disangka tak ada buaya kan. Itulah keadaan. Kita faham dah, kita maklum. Ini mungkin saya introkan sikit, kita faham dah, kita maklum tentang pelantikan Perdana Menteri yang Amat Sabri Ismail Sabri, masya-Allah. Ismail Sabri, masya-Allah. Okey, dengan orang kata apa, sokongan daripada 114 yang dinyatakan begitu. Dan tapi ada satu prasyarat, iaitu perlu mendapatkan keabsahan di dalam parlimen yang bakal bersidang nanti, ya. Jadi itulah satu keyword atau kata kunci untuk malam ini. Sama ada undi percaya atau undi tidak percaya. Dalam keadaan sekarang ni penyokong-penyokong mereka dah mendapat tempat, ada yang menjadi menteri, menjadi timbalan Perdana Menteri, dengan angka yang tak jauh beza, 70 lebih juga kedua-duanya, dan beberapa lantikan-lantikan tertentu nanti mungkin Wabi boleh ulas. Jadi adakah ini merupakan satu keadaan tenang yang akan disaksikan juga dalam parlimen nanti, menunjukkan Perdana Menteri mendapat keabsahan daripada ahli parlimen? Adakah itu benar? Silakan, Habib. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuknya undi percaya atau undi tak percaya, ataupun saya rasa undi percaya atau tak undi percaya kot. Patutnya. Kerana sekarang ini isu yang sedang hangat dibincangkan ialah sama ada akan dilakukan undi percaya pada hari Selasa, ya. Hari Isnin 13 hari bulan itu adalah hari peresmian, yang mana adanya titah yang di-Pertuan Agong ataupun apa yang dikatakan the Royal Address lah, ya, yang akan disampaikan sebagai proses peresmian pembukaan sidang parlimen untuk tahun 2021, ya. Kerana selama ni memang Mahiyuddin dia tak nak dibuatnya sidang parlimen, ya. Dan sehingga telah dipaksa oleh Yang di-Pertuan Agong, dan bila dah buat sekalipun dinamakan sebagai sidang khas, dan itu pun tak habis sampai apa yang sepatutnya, kerana ordinan-ordinan darurat sepatutnya dibahas juga, tetapi hari yang terakhir itu telah dibatalkan, iaitu yang menyebabkan akhirnya ahli-ahli parlimen telah datang untuk nak hadir, tetapi bila dilarang maka telah pergi ke dataran Merdeka, seperti mana yang kita semua tahulah, ya. Maka Mahiyuddin ni memang dia seboleh-bolehnya dia nak elak sidang parlimen, kerana dia cukup takut akan ada move untuk nak buatkan undi tak percaya, ya, terhadap dirinya. Dan yang dia takut tu, undi tak percaya ni bukan datang daripada pihak PH, tetapi yang datang daripada kalangan dia sendiri. Dan seperti mana yang kita tahu, dia telah dijatuhkan apabila 14 ahli parlimen UMNO telah tarik sokongan terhadap Mahiyuddin, dengan kononnya pada asalnya menjanjikan bahawa mereka akan berikan sokongan mereka kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Itu janji-janji kosong dia lah, yang dia janjikan kepada Seri Anwar, supaya nak menyenangkan hati, sedapkan hatilah pihak pembangkang, dan kita pula tak ada yang nak menyokong ataupun mempertahankan Mahiyuddin dan nak cuba deal dengan Mahiyuddin, kerana ada yang menganggap bahawa mereka ni akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Bila ada cadangan deal dengan Mahiyuddin, orang kata tak payah, kita tengok dia orang ni cakap betul. Sama ada mereka ni cakap benar, mereka akan sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun sebaliknya.
dan seperti mana yang kita dah tahu, mereka telah melakukan sebaliknya, dan Mahir Adin telah dijatuhkan hasil daripada khianat di kalangan mereka sendiri, ya, PNBN itu yang telah saling mengkhianati. Jatuhnya Mahir Adin, sekarang ni naik Ismail Sabri, dan yang menjatuhkan Mahir Adin itu adalah UMNO, tetapi akhirnya dia sokong juga Ismail Sabri, ya. Ni orang kata tak bermaruah lah, apalah dan sebagainya. Tapi akhirnya kita nampaklah, akhirnya dia dapat juga dia punya kedudukan sebagai menteri kerana telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara, dan jawatan pengerusi MPN ini bertaraf menteri. Ismail Sabri ini dia tengah ikut style Mahir Adin juga, iaitu lantik kabinet besar, yang mana yang tak boleh muat dalam kabinet lantik sebagai duta khas ataupun jawatan khas yang bertaraf menteri, ya. Yang tak buat kerja, tak pernah pergi ke Timur Tengah pun, duta khas, tapi bertaraf menteri juga. Banyaklah pembaziran wang negara. Tetapi yang kita nak lihat ni ialah bahawa seperti mana Mahir Adin takut dia akan dikhianati sekiranya berlakunya undi percaya ataupun undi tak percaya di dalam parlimen, maka ketakutan yang sama ada pada Ismail Sabri, ya. Walaupun dia telah mendapat 114 undi, dan setiap seorang daripada 114 itu telah ditemu juga oleh yang di Pertuan Agong, ya, secara one on one, secara persendirian. Setiap seorang mengatakan mereka sokong Ismail Sabri, tapi selepas jumpa yang di Pertuan Agong, Ismail Sabri telah dilantik sebagai Perdana Menteri, ada pula yang keluarkan kenyataan bersyarat, ya. Dan inilah mungkin yang menyebabkan persoalan nak buat undi percaya di parlimen tidak sanggup dilakukan, ya. Dan sekarang ni adalah yang tukang hujah yang ke depan dan yang didepankan, yang dikedepankan, ya, macam Profesor Syam Rohayu itu, dia kata tak payah, ya. Datanglah AG, tak payah, ya. Ni semua golongan penjilat yang amat sangat memalukan lah, ya. Sedangkan yang di Pertuan Agong jelas dan nyata mengatakan bahawa perlu mendapatkan keabsahan, membuktikan keabsahan di dalam parlimen, ya, jelas. Perlu membuktikan keabsahannya di dalam parlimen. Ni titah yang di Pertuan Agong. Ada pula yang peguam negara boleh pusing macam mana tah. Dia kata kalau buat undi percaya untuk membuktikan keabsahan, maka ini macam kita mempertikaikan pelantikan yang dilakukan oleh yang di Pertuan Agong. Pula dah. Ya? Pelik dia. Inilah kita nampak jenis yang ulak-ulak yang berbelit-belit ni, datang dengan hujah-hujah yang berbelit-belit ni, semata-mata untuk nak dapatkan keredaan daripada Perdana Menteri yang dilantik. Mereka akan sanggup berhujah dengan berbagai-bagai hujah asalkan, ya, mereka mempertahankan Perdana Menteri, kerana dengan harapan Perdana Menteri akan sayang pada mereka dan akan memberikan kepada mereka balasan, yang seperti mana yang mungkin dilanjutkan jawatan peguam negara ke, ataupun lantik peguam negara bertaraf menteri ke, aku pun tak tahulah. Profesor bertaraf menteri ke, ya, semua dapatlah bertaraf menteri, kan. Ada yang kata tak lama lagi Daffy akan dilantik sebagai penyanyi bertaraf menteri juga. Pun boleh juga je tu. Sekarang dah jadi lawak lah, ya. Kabinet dah jadi lawak, semua dah jadi lawak, ya. Kerja bodoh, ya, kerajaan ni. Lalu inilah yang amat sangat mengecewakan. Kita lihat seperti mana kerajaan Mahir Adin, kerajaan Ismail Sabri ini
dia lebih sibuk berpolitik. Ya, politicking, ya. Politicking. Nak jaga kedudukan dan kuasa berbanding dengan usaha untuk mentadbir negara dan menyelesaikan masalah negara dan masalah rakyat, masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan sebagainya. Ya, dia lebih pentingkan, oh, aku nak kekalkan diri aku sebagai Perdana Menteri, aku lantik awak sebagai menteri, aku lantik awak sebagai timbalan menteri, lepas tu menteri pula lantik penasihat, lantik pula pegawai-pegawai, ya, dan sebagainya. Semua untuk buat kerja untuk nak kekalkan kedudukan mereka dan jawatan mereka dan sokongan terhadap diri mereka, bukan berusaha untuk nak selesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak jelata. Ya, inilah yang amat sayang sangatlah. Tapi yang poinnya yang penting ialah nampak-nampaklah macam dia orang berelak undi percaya diadakan seperti mana yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Dan baru-baru ini datang pula lah Menteri Parlimen, ya, Wan Junaidi. Wan Junaidi dia kata Ismail Sabri memberitahunya bahawa Yang di-Pertuan Agong telah beritahu kepada Ismail Sabri bahawa tak perlu buat undi percaya itu. Ya, lalu ni bukan Ismail Sabri sendiri yang cakap. Ya, Ismail Sabri beritahu pada Wan Junaidi, Wan Junaidi buat kenyataan. Ya, selama ni Yang di-Pertuan Agong dah keluarkan kenyataan sendiri. Ya, tak payahlah berlapis-lapis nak keluarkan kenyataan, cakap bagi pihak Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Ya, kalau sebenarnya itulah pendirian Yang di-Pertuan Agong, kita yakin Yang di-Pertuan Agong akan keluarkan satu kenyataan pihak istana bahawa setelah membincang dengan Ismail Sabri, maka undi percaya ini tak perlu dilakukan. Hakikatnya kalau takut sangat nak buat undi percaya ni, orang tanya kenapa? Kan awak dah ada 114. Ya, dan hari itu ada satu yang Tengku Razali tu pasti dia akan backing yang 114 tu, dapatlah 115. Ya, paling kurang 114 lah. Kamu tak percaya ke yang 114 yang sokong awak tu? Ya, ni yang pelik ni. Ya, ni yang pelik ni. Maka gambaran pada negara, pada rakyat, pada dunia, kerajaan Ismail Sabri sestabil kerajaan Mahyadin. Sama je, 2 kali 5 kali 2. Tak berani nak buat undi percaya kerana kalau dalam bahasa Inggeris dia katakan sitting in the pit of snakes, ya. Duduk dalam satu lubang yang penuh bersama dengan ular-ular. Ni bila masa je ular-ular ini akan siapa kena patuk. Begitulah keadaan dalam BNPN. Ya. Dia tak percaya, satu sama lain pun tak percaya. Bila masa je dia boleh dikenakan dipatuk. Dia macam ular. Dia bila masa je boleh dipatuk. Tu sebab dia orang tak berani, seperti mana Mahyadin tak berani buat undi percaya. Dia takut geng UMNO akan patuk dia, khianat dia. Dan sekarang Ismail Sabri pun tak berani nak buat undi percaya kerana dia takut geng Bersatu pula akan patuk dia pula. Masya-Allah. Kalau begitu, pandangan dunia, negara Malaysia ni tak stabil. Politiknya tak stabil. Ya, kerajaannya tak stabil. Maka kalau adalah pelabur asing ni, ya, dia nak buka syarikat ke, dia nak melabur kat Malaysia ke, dia tengok kerajaan ni tak stabil. Ya. Lagi baik aku pergi letak duit aku di Filipina ke, di Indonesia ke, di Thailand ke, daripada letak di Malaysia. Takut tukar jatuh Perdana Menteri ni, naik Perdana Menteri yang lain, asyik 6 bulan, setiap 6 bulan tukar Perdana Menteri je. Biarlah itulah Menteri 9, 10, 11, 12, ya. Seronok sangatlah tukar-tukar, saling menjatuh, tukar-tukar Perdana Menteri. Tapi amat memalukan dan menghilangkan keyakinan, ya. Masyarakat, rakyat, pelabur, dunia terhadap kerajaan Malaysia yang sedia ada ini.
Ya. Betul. Memang inilah satu keadaan yang pertama kali mungkin rakyat dihidangkan dengan satu kerajaan, bukan lagi kerajaan yang mendapat mandat rakyat secara total dalam pilihan raya yang memerintah. Kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan yang cacah merebah, macam Wabi kata 2 kali 5, 5 kali 2, kerajaan 69 tunggang terbalik, mereka yang kalah menjadi kerajaan, yang menang menjadi pembangkang. Jadi itulah satu keadaan di mana walaupun nampak ketenangan, saya maklumkan awal tadi, dalam keadaan tenang ni rupanya memang jangan disangka tak ada buaya di dalamnya. Dan pembacaan YB ni sesuatu benda yang memang bertepatan. Sebenarnya itulah yang mungkin berlaku di dalam dasar politik tanah air negara kita ni. Dan walaupun di dasar, saya yakin dan percaya ni YB, ni para penonton sendiri pun secara diam ataupun mereka memerhati. Saya yakin sekarang ni rakyat juga mereka mendapat pendedahan yang begitu luas. Jadi untuk penonton kat luar sana, saya mungkin nak memberikan satu peluang juga, kalau boleh anda boleh buat penilaian tentang prestasi semasa menteri-menteri yang baru dilantik sekarang ini. Mungkin boleh maklumkan di ruangan chat dekat sini siapa menterinya dan apakah kata prestasi dia yang mungkin membanggakan atau mungkin memalukan, yang mungkin anda rasa itu adalah sesuatu yang besar mungkin. Jadi mungkin kita boleh bincangkan bersama, bolehlah sebut sama ada menteri ataupun lantikan-lantikan yang Wabi sebutkan. Wabi, selain yang Wabi sebutkan tadi, menteri lantik Mahyadin menjadi pengurusi MPN, Majlis Pemulihan Negara. Saya pelik juga, sebelum ni dijatuhkan kerana katanya beliau gagal. Sebagai kerajaan gagal, tapi kali ini dilantik pula pengurusi Majlis Pemulihan nak pulih, dia gagal. Orang gagal dilantik untuk pulihkan negara, bertaraf menteri. Dan yang kedua, ura-ura mengatakan kata Najib juga akan dilantik sebagai penasihat ekonomi. Tak tahu macam mana kan. Dan juga mungkin ada lagi lantikan-lantikan tertentu. Jadi mungkin WB boleh ulas kat situ tentang lantikan-lantikan ni. Benda ni betul-betul lah kata apa ni, kerajaan 69 ya. Kerajaan 69 untuk orang terbalik. Mahyadin telah dikatakan kerajaan gagal. Dan yang mengatakan kerajaan gagal itu adalah UMNO sendiri, pemimpin-pemimpin UMNO sendiri, Zahid dan sebagainya. Lepas tu bila dia dah dijatuhkan, dilantik pula sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri. Alasan yang diberi ialah atas kejayaan dia menangani masalah pandemik COVID dan sebagainya. Lalu inilah yang jadi tanda tanya. Pada awalnya awak kata gagal, dan rakyat pun dah nampak sebagai gagal, satu dunia pun dah nampak sebagai gagal, tapi tiba-tiba awak lantik dia sebagai pengurusi, bukan sebagai ahli jawatan kuasa. Dia pengurusi yang nak memimpin persoalan pemulihan negara dalam menangani COVID, dalam menangani masalah ekonomi negara, dan sebagainya. Kalau dah gagal, tu kamu lantik dia. Inilah yang jadi tanda tanya bagi ramai, tapi kita semua faham. Kenapa tu Abi? Ini semua adalah jawatan sogokan, bertaraf menteri, jawatan sogokan, nak kekalkan sokongan, menteri-menteri jangan cakaplah pasal prestasi, kerana KPI dia pun tak tahu apa, hala tuju yang nak dibawa pun tak dibincang, tak dipersetujui, KPI menteri-menteri Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan sekarang ni Barisan Nasional, Perikatan Nasional, KPI dia satu je, sokong PM, tu je. Selagi mana awak sokong PM, awak prestasi awak baguslah, kerana awak dilantik kerana nak dapatkan sokongan. Maka selagi mana kamu sokong, KPI kamu tercapai lah. Inilah corak kerajaan yang dibentuk. Saya ingat yang dilantik sebagai Menteri Agama sekarang ni pun tengah pening kepala, dia pun tak tahu nak pergi hala tu mana. Pasal dia nak bincang semua otak kepala semua berbeza-beza. Dia tak ada manifesto yang dia telah persetujui bersama. Ada yang nak pergi ke Tokyo, ada yang nak pergi ke ke San Francisco, ada yang nak pergi ke Moskow. Lalu macam mana dia nak selaraskan? Lalu tak ada dasar-dasar yang boleh dikatakan yang telah dihasilkan oleh kerajaan ini, kerana menteri-menteri daripada berbagai-bagai latar belakang dan pemikiran, dia takkan setuju satu sama lain. Yang dia boleh setuju, yang dia boleh tonjolkan sikit ialah soal dasar-dasar untuk tangani COVID,
ya. Tu memanglah pandemik dan SOP, beli vaksin, itu je lah. Selain daripada beli makanan, bakul makanan, kotak makanan, ya, sampul makanan, apalah, itu je lah. Ya, tak selesai masalah ekonomi negara, ya, masalah ekonomi rakyat, ya, hanya nak beri. Dia ingat dia pun, rakyat ni pun boleh disogok jugalah dengan beras lah, dan sebagainya. Itu bukan dasar-dasar yang yang positif, yang progresif, yang bertujuan untuk membangunkan negara dan mengatasi masalah ekonomi. Itu hanya sebagai stopgap measure ataupun tindakan sementara untuk meringankan beban, tapi masalah masih tak selesai. Nak bincang, nak selesaikan masalah ni kan, tak ada orang yang boleh di kalangan mereka. Ya, betul. Begitu. Ya. Pelik lah baby, sebab saya ni sambil-sambil tu banyak berfikir, mungkinkah kalau keadaan kepelikan ni, saya anggap mungkin begini, saya cuba mewakili beberapa rakyat Malaysia. Ini semua mainan PH je sebenarnya. Ya, sebenarnya yang nak menjadikan keretakan, ya, sengaja untuk menimbulkan cerita-cerita macam ni sebenarnya PH. Mungkin saya bersuara begitu. Sebab tapi dalam waktu yang sama, semasa perjumpaan di antara pimpinan Pakatan Harapan diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Yang Berhormat Ismail Sabri, Anwar Ibrahim mengatakan sendiri yang memberikan jaminan yang pembangkang akan memastikan proses perlembagaan berjalan di dalam sidang parlimen yang akan datang. Jadi Kak Syidam mengatakan mungkinlah pembangkang tidak akan terlibat dalam sebarang untuk menjatuhkan lagi kerajaan. Cukuplah. Kita pun dah ulas benda ni. Tapi adakah benar kalau nak mengatakan sebenarnya, adakah ini PH terlibat? Sebab nampak macam tak terlibat. Mungkinkah terlibat? Macam tu. Ya, dia kalau selagi mana yang 114 itu kekal menyokong Ismail Sabri, dia tak perlu fikir tentang PH. Dia tak perlu ambil berat tentang PH, sama ada PH sokong dia ataupun tidak. Ya, dia masih ada yang 114, dia boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Tetapi oleh kerana dia pun tahu bahawa yang 114 ni bukan semuanya setuju dan setia dan sokongan tanpa syarat, tetapi mereka ni semua mungkin dia tak puas hati kalau tak dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, ataupun tidak diberikan tugasan-tugasan yang seperti mana yang mereka inginkan, ataupun tidak melakukan sesuatu yang mereka telah tetapkan, maka sokongan itu akan ditarik balik. Ni yang menjadi masalah. Maka tidak stabil. Bila tak stabil, tak boleh nak buat undi percaya itu. Dan nombor dua, Ismail Sabri pun kenalah cuba nak engage dengan pembangkang dengan harapan bahawa PH boleh memberikan sedikit kelegaan, ya. Jangan desak untuk dia buktikan keabsahan, ya. Jangan berusaha untuk nak jatuhkan dia, ya, dan sebagainya, ya. Itu dia mula berbincang dan berunding, ya. Dan inilah apa yang berlaku kerana dia sendiri tahu bahawa yang bersama dia ni tak boleh dipercayai. Di samping itulah tengok menteri dan lantik, timbalan pun sampai satu kementerian sampai 2 orang timbalan menteri. Jawatan-jawatan bertaraf menteri macam kita bincang pun ada juga. Tapi kepelikannya adalah banyak menteri ni dilantik tapi timbalan Perdana Menteri itu tidak dilantik. Adakah ini juga menjadi satu polemik di mana itulah masing-masing cuba memposisikan diri dan nak tengok siapakah dilantik. Kalau kelompok A dilantik, B boykot. Kelompok B dilantik, A boykot. Adakah betul B? Pasal dia punya anggota-anggota ahli parlimen yang PNBN ni, dia orang yang penting ialah jawatan. Dia orang punya perjuangan ialah untuk jawatan. Lalu kalau dia dah memang dia dah target untuk menjadi sebagai timbalan Perdana Menteri, kamu tak beri dia, maka dia tak puas hati, ya. Kerana itu perjuangan dia, perjuangan untuk nak dapat jawatan, kan. Dia sokong pun oleh kerana ditawarkan jawatan. Kalau tak ada jawatan, mungkin dia tak sokong, ya. Lalu kalau kalangan pemimpin-pemimpin yang tertentu, mereka merasakan bahawa mereka layak menjadi sebagai timbalan Perdana Menteri, maka kalau kita lantik orang lain, ya, kalau Ismail Sabri lantik orang lain, maka akan menjadi isu, akan tarik sokongan
dan jatuh pula Perdana Menteri dengan harapan bahawa Perdana Menteri yang ganti, yang menjadi yang Perdana Menteri yang baru, yang ke-10, dia pula akan lantik seperti mana yang diinginkan. Kalau kita semua tahulah timbalan Perdana Menteri ini, Azmin Ali sebut dia berminat, Hamzah Zainuddin kata berminat, ni Peja pun dia kata akulah timbalan presiden. Itulah sepatutnya timbalan Perdana Menteri datang kepada timbalan presiden lah. Awak ni siapa? Yang kita lihat persoalan perebutan jawatan yang diperjuangkan oleh setiap seorang di kalangan mereka, dan itulah yang menjadi sebagai punca ketidakstabilan, kerana yang membentuk kerajaan ini adalah mereka-mereka yang inginkan jawatan, bukan kerana mereka inginkan dasar yang tertentu ataupun polisi yang tertentu dilaksanakan. Betul. Sambil-sambil ni lah YB, kita tadi tengok kalau nak sebut prestasi memang tak ada apa yang bergerak sekarang ni. Cuma yang menjadi kehangatan juga di media sosial ni termasuklah salah seorangnya adalah sahabat karib YB dulu, iaitu yang berhormat Senator Ustaz Idris Ahmad yang telah dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri, Menteri Agama lah. Tapi saya membaca juga orang kata satu statement daripada mantan Menteri Agama dulu, iaitu Mujahid Yusof Hawa, agar diberikan peluang kepada beliau. Saya nampak agak lunak di situ. Tapi dalam waktu yang sama YB, inilah polemik-polemik tertentu sampai sembayang depan toilet pejabat lah, doa jeling kamera pun jadi kata apa, perbualan hangat di media sosial. Cuma dari segi konteks framework lah, saya nak tengok yang apabila ia berkata dulu menjadi pekerjaan hal-hal dasar, nak bawa RUU 355, lagi apa lagi, hilaf undang-undang hudud, dan kalau bagi pada PAS tak payah 5 tahun, 5 hari pun tengok ada perubahan yang boleh dibuat. Jadi YB rasa macam mana, apa sebenarnya yang bermain sekarang ni kalau kita tengok pada Menteri Agama? Saya rasa dia menyesal lah mengeluarkan kata-kata yang sebegitu, kerana mungkin dia tak pernah terfikir dia akan jadi kerajaan. Lalu pasal memang dia tak dapat mandat pun, dia menjadi kerajaan pun atas dasar khianat, dan saya kena ingatkan semua orang lah pasal benda ni memang tiap-tiap kali bila kita jumpa saya sebut, kita kena berterima kasih kepada Azmin Ali dan Mahir Adin sebagai watak-watak utama yang membawa kecelaruan kepada politik negara sehingga budaya melompat, budaya khianat ini dipopularkan oleh mereka, dan ini menyebabkan terhasil satu kerajaan yang tidak stabil, yang menyebabkan negara kita ni menghadapi lagi banyak masalah. Dalam suasana kita terpaksa hadapi pandemik, kita juga terpaksa hadapi suasana hilangnya keyakinan terhadap kerajaan, terhadap negara, yang menyebabkan pelabur-pelabur semua lari. Dalam soal Idris Ahmad ni, ialah mungkin dia pun dah menyesal, dah keluarkan kata-kata bagi 5 hari kita tahu, ataupun dia akan kata itu kalau PAS menjadi kerajaan, ni bukan dia ada jawab dia tu. Kita hanya menumpang, kita ni jumlah tak ramai, hanya 18 orang, tapi bila kerajaan PH dulu mana hanya ada 11, lebih kurang lagi daripada yang ada pada PAS, tapi dia hentam kita, hentam Mujahid dan sebagainya, ikut suka dia je. Sedangkan usaha yang dilakukan oleh yang 11 ahli parlimen amanah itu jauh lebih hebat dan jauh lebih dikesani dan dapat dilihat oleh berbanding dengan yang 18 ahli parlimen PAS dalam kerajaan PNBN ini. Itulah. Dia bukan apa, dah Ahmad tu memang dah habis dah pun 5 harinya dan tak ada benda pun. Tak ada benda dan dia dah Itulah kalau kata satu jari menuding tu 4 jari kena pada diri sendiri. Kalau dulu mengatakan Pakatan Harapan tak dapat tunai manifesto dalam tempoh 100 hari, dan ni nyatakan ni lagi best 5 hari untuk melakukan sesuatu. Jadi
itulah ini satu kadang-kadang perkara yang orang kata apa, kalau kita nak kata orang tu tengok diri sendirilah itu menarik cakap juga sedap tu. kan, cakap sedap. Cakap sedap. Bila nak sentimen, nak timbulkan emosi lah, apalah, cakap sedap. Ni Allah berikan peluang. Tu yang Mujahid kata, beri peluang. Kita pun nak tengok betul ke yang dia boleh buat dalam 5 hari. Tapi dah 5 hari dah habis dah. Tak ada apa pun nampak. Satu lagi yang menarik daripada saya rasa Ketua Dewan Ulama mengata bila didesak tentang RU 355, jelas sekarang dah Menteri Agama ni daripada PAS sendiri. Kalau sebelum ni mungkin seorang watak bekas mufti yang mungkin neutral, kali ini dari PAS sendiri. Jadi orang kata Dewan Ulama, Ketua Dewan Ulama saya rasa mengatakan bahawa tidak lari gunung dikejar apabila mengatakan RU 355 tak perlu nak desak-desak lah kan. Tapi kalau dulu dah habis dijirat orang kan, kali ni pula tak perlu nak dikejar gunung, apa kata, takkan lari gunung dikejar katanya. Jadi itulah antara kepelikan YB macam YB sebut tadilah. Ya, Allah nak dedahkan golongan penipu yang berserban dan berjubah, yang memperalatkan agama. Orang gelap sebagai penjual agama, gunakan agama untuk nak timbulkan suasana yang tidak sihat di dalam masyarakat, adanya konflik dan sebagainya, kafir mengkafir, budaya takfiri dan perbalahan, dan Allah nak dedahkan. Sekarang ni awak dah jadi sebagai menteri, awak dah jadi sebahagian daripada kerajaan, tunjuklah apa yang awak boleh buat. Biar rakyat semua lihat sejauh mana kamu telah jual agama, sejauh mana kamu telah peralatkan sentimen agama. Sekarang ni tunjuk, tengok apa yang kamu buat. Itulah. Okey, sambil-sambil YB, saya pun terbaca satu komen ataupun ni soalan daripada penonton. Ada kaitan juga antara setiap seorang yang dilantik itu, daripada AAAY Yap. Salam YB, komen sikit. PH kena desak diadakan undi percaya atau tidak perlu kerana timbalan speaker kluster mahkamah Ahmad Maslan akan dilantik. Ini mengarut. Jadi pusing-pusing balik. Adakah ini benar ni? Ni rumus lagi ni. Di mana Ahmad Maslan akan bakal dilantik sebagai timbalan speaker. Ya, itu rumusnya, dan kalau ikut peraturan memang dia bukan dilantik tetapi dia dicalonkan dan perlu ada undian. Ya, perlu ada undian, dan kalau tak silap saya memang kita pun telah cadangkan calon timbalan speaker juga, kerana bila kita dengar bahawa Azalina telah letak jawatan, maka kita calon juga, dan seharusnya ada pengundian. Ya, bukan main lantik-lantik, ya. Kerana speaker ni adalah lantikan dewan. Ya, bukan lantikan Perdana Menteri ataupun menteri dan sebagainya, ya. Itu perlu kita faham. Tapi hakikat bahawa mereka calonkan Ahmad Maslan ni memanglah orang buat orang sebagai satu benda yang lawak, ya. Kerana memang ramai menganggap bahawa Ahmad Maslan ini memang dulu pun dianggap sebagai sebagai seorang yang tidak berkebolehan, dan untuk melantikkan dia sebagai timbalan speaker hanya akan merupakan bagaikan satu penghinaan terhadap jawatan timbalan speaker itu, ya. Tapi tu tak apalah, itu timbang. Kalau dia nak calonkan dia, kita akan ada undian, dan kita harap bahawa soal pelantikan ataupun pemilihan yang akan dilakukan adalah berdasarkan kepada kemampuan dan keupayaan, bukan atas dasar politik dan parti, ya. Kita pilih yang terbaik bagi dewan, supaya dewan rakyat boleh berjalan dengan baik, dengan teratur, dengan berdisiplin dan sebagainya, ya. Ya. Okey. Menarik YB. Sambil-sambil tu ada pendapat-pendapat penonton juga yang kadang-kadang ini walaupun di luar konteks tapi mungkin boleh dibincangkan bersama. Yalah, kita sembang-sembang santai sambil-sambil kan. Yong Hua Wong katanya, kami sokong PH tapi perlu tukar ketua pemimpin PH kepada orang muda seperti ni, boleh ke sebut nama-nama ni? Tak apa, komen pun nampak dalam tu kan. Nurul, Fahmi, Salahuddin, Rafizi, dia menyebutkan nama-nama orang-orang muda ni lah. Tapi ini mungkin pendapat segelintir kan. Tapi saya tak tahu macam mana YB. Adakah memang ada keperluan untuk orang-orang muda pula menempani politik tanah air?
dia memang orang muda perlu ke depan, perlu aktif dan sebagainya, tapi taklah semestinya terus jadi Perdana Menteri. Ya, ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak dipilih oleh 220 ahli dewan. Kerana 114 dan 115 ahli dewan ini menolak dia. Dan mereka menolak dia kerana 30 daripada mereka memang pengkhianat. Ya, yang lain tu ada yang golongan kleptokrasi, ada yang golongan penjual agama, ya, dan sebagainya. Lalu yang 115 ahli dewan ni, dia sebenarnya bukan mereka yang sepatutnya menentukan siapa menjadi Perdana Menteri dan siapa menjadi kerajaan. Kerana sepatutnya mereka pilih mengikut undi rakyat. Ya, tapi bila dah ada 30 pengkhianat, ya, mana diorang telah diundi atas tiket Pakatan Harapan, tapi mereka khianat, maka macam mana nak menang dalam dewan yang seperti itu? 30-nya pengkhianat, ada 85 lagi adalah yang memang golongan kleptokrasi, golongan penjual agama, ya, golongan yang tidak mahukan satu reformasi dilakukan ke arah kebaikan, ya, maka mereka takkan sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau kita rujuk balik kepada kajian dalam PRU 15, kita buat survey, kita tengoklah siapa yang paling popular, ya. Setakat yang saya ingat, survey-survey yang telah dilakukan, memang Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi di antara yang terpopular, yang paling popular, antara yang paling popular di kalangan calon-calon Perdana Menteri. Ya, kerana, dan kalau kita ingat, itulah yang sebenarnya yang lebih utama, maka itulah yang sepatutnya kita kita ambil kira, bukan ambil kira pandangan ahli dewan yang 30 daripada mereka adalah pengkhianat dan yang lain adalah kleptokrasi, yang lain adalah penjual agama dan sebagainya. Ya. Ya. Tapi Anwar Ibrahim ni mungkin dia masih lagi popular di belah Semenanjung, ya. Tetapi mungkin di Sabah dan Sarawak tidak sepopular. Maka gandengan dengan Datuk Seri Shafie Afdal, ya, dan pemimpin-pemimpin daripada Borneo adalah amat penting untuk kita nak dapatkan satu gabungan yang mantap supaya kita bermenang dalam pilihan raya yang akan datang. Tetapi persoalan itu kita ambil kira dan kita serahkanlah kepada Pakatan Harapan, Majlis Presidennya dan rakan-rakannya untuk memikirkan calon yang perlu diketengahkan sebagai calon Perdana Menteri. Tapi setakat ni lah, kalau tanya saya lah sendiri kan, berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada pengetahuan, dikenali dunia, sebagainya, setakat inilah nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim masihlah calon yang terbaik. Tetapi dia telah ditolak oleh ahli dewan. Ahli dewan yang ramai. Ya. Kita harap rakyat tidak seperti itu. Ya, saya pegang pada apa yang Wabi sebutkan sebelum ni. Kadang-kadang kebanyakan ahli dewan pun dari satu ketakutan apabila nak melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim, mungkin akan menyebabkan bilangan kabinet itu dikecilkan. Jadi masing-masing mungkin ramai yang tidak berpeluang salah satunya. Mungkin ini scheme of thing. Jadi memang terbukti apa yang kita nampak sekarang ni kan. Itu salah satulah. Ya, samalah macam dulu bila PH kan, bila kita jadi sebagai kerajaan, walaupun pada ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak duduk dalam kabinet, tetapi semangat PH adalah ke arah itu. Kita kurangkan menteri, kurangkan timbalan menteri, jangan ramai sangat orang, ya, dalam kabinet, ya. Kita kurangkan pegawai-pegawai menteri, kita kurangkan pegawai-pegawai timbalan menteri, ya, dan sebagainya. Sampai menteri pun hanya ada 5 ataupun 6 pegawai saja. Ya, tak boleh ramai macam Hairi Jamaluddin tu sampai berbelas-belas yang keluar senarainya. Ya, siap dilantiknya penasihat daripada mantan timbalan menteri. Ya, lalu ini semua cara-cara nak belanja mewah duit rakyat untuk kepentingan politik masing-masing. Ya, tapi cara kita itu paling penting. Walaupun dipimpin oleh Tun, banyak penjimatan. Ya, kita punya allowance ahli parlimen kalau dah jadi menteri. Tun kata menteri dah ada allowance menteri. Maka allowance ahli parlimen tak payah. Siapa yang dah jadi sebagai menteri, allowance parlimen tak payah ambil. Ambil allowance menteri saja. Dah ada penjimatan. Jumlah menteri pun kurang, jumlah timbalan menteri pun kurang, ya, jumlah pegawai menteri pun kurang.
dia memang dikawal untuk nak tentukan adanya penjimatan dan jangan salah guna kuasa dan membazir. Tapi sekarang ni oleh kerana nak beli sokongan tu, nak sogok, memang dia belanja lah, ikut suka dia lah. Berapa belas pegawai menteri, berapa ramai timbalan menteri, berapa ramai menteri, semua gila-gila. Beri jawatan pada semua supaya semua kekal sokong. Betul. Mudah cerita, senang macam inilah yang dengar tu. Memang sebenarnya mandat perlu diberikan kepada yang haknya, Pakatan Harapan, dengan apa yang pernah dilakukan sebelum ini. Jumlah menteri dapat dikurangkan, bagaimana penjimatan dapat dilakukan. Ya, jadi itulah sebenarnya, itu duit rakyat, itu duit semua, duit cukai kita semua diuruskan dengan berhemah. Jadi saya yakin dan percaya memang rakyat pun nampak perkara itu, tapi yalah kita perlu sebut dan selalu sebut apatah lagi di kampung-kampung corok-corok ya. Jadi para penonton ini waktu dan ruang nak bagi tahu bagaimana dalam keadaan pandemik ini terutamanya, apabila pelabur-pelabur pun tak ada kan, ekonomi mungkin goyah, makroekonomi nak susah cari kerja, patutnya lebih berjimat ya lebih ni lebih ramai pula lah menteri dilantik. Tapi ada juga yang cakap, dia kata, oh betul lah awak ni bodoh, dia kata. Masa PH dulu jadi menteri, PH jadi kerajaan, sepatutnya kamu buatlah sebanyak yang mungkin. Lantiklah ramai penyokong-penyokong dan sebagainya. Semua dapat Allah. Ini dia tak faham. Pemikiran yang tak faham apa sebenarnya matlamat dan tujuan perjuangan politik kita. Matlamat dan tujuan politik kita ialah untuk mendatangkan kerajaan yang bertanggungjawab, yang amanah, yang jimat cermat, yang membantu rakyat, bukan yang duk jolly lepas menang pilihan raya nak jolly je. Ni yang kita tak nak. Ni yang Mahidin buat, ni yang Ismail Sabri buat. Okey. Alright Wabi, sambil kita tengok di side sebelah mereka ialah undi percaya, undi tak percaya kan. Keretakan mereka tu berlaku sendiri. Tapi dalam waktu yang sama berlaku juga satu serang balas secara senyap untuk memastikan Pakatan Harapan pun goyah juga. Salah satunya daripada persoalan daripada Azimi bin Alias katanya. Bagaimana pendapat YB? Buku DAP adalah musuh Islam dan Melayu di Malaysia telah mula diedarkan oleh Kerajaan 69. Saya pun tak aware ada sekarang ni. Yalah. Ini saya tidak heran kalau ianya dilakukan kerana itulah bahan mereka. Mereka tak ada bahan yang lain. Mereka tak ada bahan yang lain. Dia nak jual hala tuju kerajaan dan hala tuju negara. Sepatutnya begini. Tak. Yang dia ada bahan ialah nak timbulkan ketakutan. Sokong kami, kalau tidak DAP akan berkuasa, DAP akan menghancurkan orang Melayu, akan menghancurkan Islam. Bahan yang dia nak jual itulah je, tu je. Dia punya propaganda, dia punya bahan dia ketakutan, kebencian, nak laga-lagakan. Kerana dia tak ada apa, dia tak tahu nak bawa negara ni, nak bawa ke mana, dia tak tahu. Macam mana nak bangunkan negara ni pun dia tak tahu. Macam mana nak pulihkan ekonomi pun dia tak tahu, dia tak ada idea. Yang dia ada idea ialah aku nak berkuasa. Aku nak jadi Perdana Menteri. Aku nak jadi timbalan Perdana Menteri. Aku nak jadi menteri. Itu saja. Dan cara dia nak lakukan ialah dengan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat terhadap Pakatan Harapan dengan mendakwa Pakatan Harapan dikuasai oleh DAP, yang mana DAP hanya ada 42 je ahli parlimen. 42 dari 112 ataupun 120 dulu, dia bukan jumlah terbesar, tetapi diberikan gambaran seolah-olah itulah yang sedang berlaku. Tapi kalau kita nak tengoklah masa zaman PH ni dulu, kita nak bandingkan bantuan yang diberikan kepada Mahat Tahfiz, pada sekolah pondok, kepada institusi agama, jauh melebihi apa yang pernah diberikan oleh Barisan Nasional dan oleh Perikatan Nasional pun. Tapi mereka masih nak gunakan bahan yang lama, yang lapuk, kerana dia tahu orang kampung tak tahu. Dia kata, oh ni semua DAP ni Islam, DAP ni musuh Islam. Sedangkan yang mula memberi bantuan kepada sekolah-sekolah pondok secara rasmi, ada peruntukan daripada kerajaan, adalah pada zaman Pakatan Harapan. Itulah tu lebih.
dalam keadaan saya suka tengok kadang kat YouTube ni baby. Kat WhatsApp pun banyak juga sampai satu tahap menzikirkan DAP tu, apa saja yang berlaku, jatuh basikal pun salah DAP juga DAP aduh, itu semua memang saya faham lah kita punya netizen ni nakal gitulah tapi kadang-kadang menjadi satu penghibur hati lah. Tapi okey, membicarakan DAP yang bukanlah satu parti kata hanya pada satu bangsa, satu kaum sahaja dan alhamdulillah saya nampak kebelakangan ini pun DAP memainkan peranan yang agak neutral. Nanti cakap kita ni backup DAP pula, aduh satu tapi neutral dalam arti kata kurang kontroversi sekarang ini mereka jalankan melaksanakan tanggungjawab sebagai ahli parlimen di peringkat bawah pula sebagai adun. Adalah yang nakal seorang dua tu dalam mana politik pun ada cuma ada yang membezakan pula, contohnya MCA dan juga polisi kerajaan ataupun beberapa langkah kerajaan yang dibuat. Contohnya daripada soalan Fauzdin Channel ni, dia kata ada menteri kata alhamdulillah Genting boleh buka, masjid macam biasa. Dia gelak tu. Ini pun salah satu langkah-langkah yang dimainkan ataupun beberapa perkara. Genting boleh dibuka, judi kata apa, cabutan judi itu kan masih berjalan seperti biasa. Tapi orang nak cuba pula kain kat mana. Bertambah 22. Dia dan rakyat faham oleh kerana ianya kerajaan Melayu Islam ni, maka buka Genting pun oleh kerajaan Melayu Islam, maka ianya bukan tindakan musuh Islam. Kerana yang buatnya Melayu Islam. Kalau ada cabutan nombor dah bertambah sampai 22 kali, maka itu pun dilakukan oleh Melayu Islam juga. Lalu kalau Melayu Islam yang buat, takkan musuh Islam. Itulah dia punya logik dia. Maknanya kalau Melayu Islam ni dia buat apa pun tak apa. Kerana dia Melayu Islam. Isu zina lah, isu anak luar nikah lah, dan sebagainya. Tak pun Melayu Islam. Inilah yang masalah orang Islam kita, orang Melayu Islam kita, yang hanya lihat pada yang zahir tanpa mengambil kira bahawa sebenarnya kerosakan yang dilakukan banyak adalah oleh orang Melayu Islam yang merosakkan masyarakat Melayu Islam itu sendiri. Ini kita kena ambil kira. Soal DAP ini memang digunakan sebagai apa yang dikatakan nak memomok-momokkan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu kena dewasa lah. Macam budak-budak percaya sangat pada cerita hantu dan jembalang dan sebagainya. Kita kena kenal DAP ni dia masyarakat, dia parti yang berbilang kaum. Dia parti Cina, yang parti Cina adalah MCA. Itu pun kita tanam kebencian terhadap MCA. Oh, ini parti Cina. MCA Malaysian Chinese Association, Cina dalam MCA tu. Tapi dalam DAP ni ada Cina, ada India, ada Melayu, ada Iban, ada Kadazan. Kalau nak kata parti Cina, MCA lah parti Cina. Parti India, MIC lah India. Parti Melayu, UMNO parti Melayu. Tapi yang parti DAP adalah parti berbilang kaum. Dan dalam perkataan dia tak ada dia kata dia nak memperjuangkan Cina ke, nak memperjuangkan Kristian ke. Dalam DAP ni Kristian ada, Islam ada, Hindu ada, Buddha ada, tapi boleh disebarkan dakwah. Oh, ni nak mengkristianisasikan masyarakat Melayu. DAP adalah parti Kristian. Mana kamu dapat? Kamu tak takut pada Tuhan ke? Orang kafir sekalipun, orang bukan Melayu, bukan Islam sekalipun, kalau kamu fitnah, masih dosa tau. Jangan kita anggap kafir ni kita kata apa pun, kita buat apa pun tak apa, pahala. Ngarut. Siapa yang agama Islam macam tu? Agama Islam bukan macam agama Zionis. Memang Zionis dia kata asal yang bukan Yahudi kamu dapat pahala. Tapi agama Islam bukan begitu. Agama Islam ajarannya adalah rahmatan lil alamin. Rahmat, kebaikan kepada seluruh alam, termasuk yang orang Islam, orang bukan Islam. Kalau Islam tu dihayati, diamalkan, semua rahmat. Bukan Islam yang menanamkan kebencian,
dan perbalahan, fitnah seperti mana yang diperjuangkan oleh golongan-golongan Melayu Islam ni. Ya. Okey. Yalah, itulah kalau orang nak memomokkan DAP akan dianggap begitulah. Tapi dalam kebanyakan yang kita boleh membaca di media sosial, ada dua parti yang dianggap lebih berintegriti yang setakat ini masih lagi firm ataupun lebih tegas dengan ketegasan dalam aspek apa orang kata tu pendirian politiknya. Itulah DAP, dan kedua parti amanah, parti YB ni lah. Jadi rakyat menilai ini satu perkara di mana DAP amanah tu utamanya juga adalah satu parti yang berpendirian. Kalau kata betul menentang kebobrokan, menentang penindasan, menentang pembaziran, kleptokrasi, amanah masih di depan dan tidak berubah-ubah. Itu yang perlu satu penilaian yang dapat dilihat. Okey, sambil-sambil tu YB, kita bercerita pasal tadi ni, Nordin Abu Bakar pun mengatakan biarkan semua kekotoran dan kejijikan mereka keluarkan sekarang ini supaya rakyat nampak mereka nanah kebusukan mereka untuk rakyat buat perhitungan semasa PRU ke-15 nanti. Tapi rakyat ni macam mana YB nampak? Diam ni, sokong ke, tak setuju ke, tak setuju ke? Kata kecenderungan rakyat sekarang ni. Saya ingat ramai yang telah melihat kegagalan Mahiyuddin dan Perikatan Nasional. Sekarang diorang dah nampak Ismail Sabri pun 2x5, 5x2, kegagalan dalam BN, UMNO, ya, dan saya rasa ramai yang semakin cenderung kepada parti-parti di dalam Pakatan Harapan, dan mereka menyedari bahawa sebenarnya Pakatan Harapan lah yang telah mendapat mandat untuk membentuk kerajaan, tetapi kami dikhianati sebelum kami dapat melaksanakan keseluruhan manifesto kami, dan mereka melihat bahawa kami ini memang mantap dan komited. Kami tidak lompat jual kerusi dan jual diri, ya, untuk mendapatkan jawatan seperti mana yang dilakukan oleh pihak di sebelah sana. Dan oleh kerana itu, insya-Allah mereka akan menyokong Pakatan Harapan dalam pilihan raya yang akan datang. Hanya yang dikhawatiri, ya, dan perkara ini telah banyak ditimbulkan masalah lompat-melompat ini, ya. Budaya politik songsang yang diajar dan diasaskan oleh Azmin Ali dan Mahiyuddin, ya, dua manusia ini akan diabadikan di dalam sejarah negara Malaysia sebagai pengkhianat yang merosakkan ekonomi negara. Perdana Menteri yang paling teruk dalam sejarah Malaysia mungkin akan ditandingi oleh Ismail Sabri sajalah, ya. Tapi Mahiyuddin, Azmin Ali ini memang yang paling teruk. Lalu orang risau bahawa dalam PRU ke-15 ini akan berlaku lagi, ya, masalah lompat-melompat ini. Dan oleh kerana itu ada yang menganggap bahawa buang masa je mengundi, ya. Dan itulah sebabnya kita merasakan bahawa undang-undang anti lompat ini amat penting, dan inilah di antara perkara yang sedang dibincangkan di antara pimpinan Pakatan Harapan dan Ismail Sabri. Kita kata kalau nakkan kestabilan dan sebagainya, maka sama-samalah kita luluskan undang-undang anti lompat ini, ya. Ada yang kata apa ni PH buat, ya, runding dengan Ismail Sabri, sepatutnya buat macam Azalina keluar kenyataan hantar cadangan usul kepada Parlimen untuk bawa undang-undang anti lompat. Tapi kita semua kena faham, kita serius, kita perlukan sokongan, ya, 2/3 untuk meluluskan undang-undang anti lompat ini. Kalau kita nak luluskan undang-undang anti lompat ini, ianya bukan dengan membuat usul persendirian, ya. Ia mesti kita bawa tajuk itu dan kita bincang bersama pembangkang dan juga kerajaan. Kita dapat persetujuan. Okeylah. UMNO pun menghadapi masalah hari itu. MP-nya lompat. Ya, UMNO. Dia bersatu. Ya. Ya. Kita pun menghadapi masalah yang sama. Ya, khususnya PKR. Ya, iaitu MP PKR lompat. Ya, dan sebagainya. Ya, lalu sepatutnya undang-undang anti lompat ini boleh dipersetujui dan disokong oleh UMNO dan boleh dipersetujui dan disokong oleh Pakatan Harapan. Mungkin yang tak sokong adalah Bersatu. Ya, kerana dia parti yang terdiri daripada geng lompat.
Ya, parti dia pun lompat. Twitter pun lompat. PAS pun kita akan setuju. Ya, kerana PAS pun kena lompat daripada Pakatan Rakyat. Ya, dia orang ni bila dah menang, dia lompat keluar daripada Pakatan Rakyat, khianat Pakatan Rakyat. Alhamdulillah tak jatuh kerajaan dengan lompatnya mereka pada ketika itu. Ya, tapi geng-geng lompat ni memang dia tak akan sokong lah. Ya, parti PAS, parti Bersatu, ni semua parti-parti yang kaki lompat. Ya, dia orang tak akan setuju. Tapi ahli-ahli parlimen yang lain, kita haraplah ya tidak akan membantah dan akan menyokong. Ada yang kata alah parti Amanah ni pun semua ahli parlimen dia lompat daripada PAS. Kita lompat kerana PAS lompat. PAS yang lompat. Keluar daripada Pakatan Rakyat. Kita terpaksa tinggalkan PAS. Kita nak bersama kekal dengan Pakatan Rakyat. Kedudukan kami macam Tun Dr. Mahathir lah. Ya, bila Bersatu lompat keluar daripada PH, Tun kata tak, saya kekal dengan PH. Saya kekal sebagai pembangkang lawan dengan Perikatan Nasional yang geng-geng lompat ini. Ya, ni yang apa yang telah berlaku pada permulaan, tapi kemudian tu Tun hubungan dengan Anwar dan sebagainya, geng-geng ni semua lalu jadi renggang. Amanah cuba rapatkan kembali kerana kita nak melihat gabungan mantap di antara parti-parti pembangkang nak lawan dengan BNPN. Ya, okey. Okey, Wabi. Mungkin ada satu lagi soalan ni. Saya lebih suka nak tengok konteks soalan ni dalam konteks dasar. Dasarnya gini, bila Wabi Mujahid menulis kepada orang ramai tentang memberikan peluang kepada Menteri Agama yang baru ni untuk menunaikan apa yang sepatutnya menggambarkan satu dasar rahmatan lil alamin yang sebelum ini dibawa gagasan ini boleh diteruskan dengan beberapa cadangan-cadangan daripada Wabi Mujahid lah dalam penulisannya. Dalam keadaan yang begitu lunak, memperkenalkan untuk menunjukkan Islam tu sebagai satu gagasan rahmat kepada semua, tiba-tiba pula ada satu timbalan menteri. Ni dari soalan daripada Salgaring Wahid. Assalamualaikum YB. Bagaimana pandangan YB tentang pengawalan penyebaran agama bukan Islam seperti cadangan timbalan Menteri Agama? Kalau timbalan Menteri Agama cakap macam ni, dia mungkin satu dasar kepada kerajaan PN yang sekarang ini. Sebab menteri ini adalah di kalangan kabinet ini. Jadi adakah ini kerajaan Melayu Islam yang memang diharapkan untuk mengawal juga agama yang bukan Islam penyebaran dia? Saya nak tengok konteks ni lah. Adakah itu cara Islam? Ya, yalah. Saya merasa amat kesian dengan golongan ini yang menganggap mereka membuat kerja yang baik untuk agama Islam. Tetapi dengan tindak tanduk mereka memberikan satu gambaran yang agama Islam ini terlalu lemah, dan bila nampak salib pun akan terus menjadi Kristian. Pasal kita nampak itu kan, yang ada yang gereja nak naikkan salib dibantah oleh penduduk kerana takut sangat nampak salib ni jadi Kristian. Teruk sangat gambaran terhadap ini agama Islam dan umat Islam. Lemah sangat keimanan. Sedangkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh Menteri Agama ni ialah berusaha memperkukuhkan amalan Islam di kalangan umat Islam, iaitu amanah, jangan khianat, akhlak yang mulia, jangan menipu, jangan main sentimen perkauman, ni semua sobiah ditolak oleh Islam. Ajarlah Islam tentang pada orang Islam supaya orang Islam bertambah yakin dengan agama Islam. Tapi kalau kamu tunjuk perangai yang buruk, walaupun kamu cakap berdegar-degar Islam, tapi pergi Mercedes-Benz, naikkan kaki tinggi, dan sebagainya. Bila orang tanya tentang masalah air, dia kata apa masalah air, sungai ada kat belakang. Kalau tu macam tu, macam mana orang nak tentang Islam? Lalu peranan Menteri Agama ialah memperkukuhkan kefahaman dan amalan umat Islam terhadap Islam, memperbaiki akhlak umat Islam, bukan duk sibuk nak jaga agama lain, dan sebagainya. Lalu inilah yang kita rasa tindakan mereka memang tindakan yang hanya nak menimbulkan sentimen. Dengan keluarkan kenyataan ini, maka yang bukan Islam ni akan membantah. Bila dah membantah yang bukan Islam ni, maka Islam bergaduh dengan bukan Islam. Bukan Islam ni nak lawan Islam dan sebagainya. Sedangkan apa menimbulkan masalah dengan kenyataan yang bodoh itu, kan? Tapi
pasal mainan politik. Inilah masalah kerajaan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Perikatan Nasional ni. Banyak sangat politiking. Ya, bukan mentadbir negara dan membawa kebaikan kepada semua. Ya, dia nak main politik, laga-lagakan Islam dengan bukan Islam. Oh, kita nak kawal orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam timbul membantah, awak ni nak lawan Islam. Ya, awak ni musuh je lah. Macam tu lah mainan politik bodoh mereka tu. Ya, memang kita rasa tak bertanggungjawab sama sekali. Ya. Ya. Itulah. Jadi perkara inilah satu benda kepelikan. Banyak kita bercerita pasal benda-benda pelik ni malam ni. Dari soal dengan tajuk yang kita bincangkan, undi percaya atau tidak percaya, yang nampaknya macam seolah-olah menjadi satu teka-teki polemik sama ada perlu dibawa atau tidak untuk memastikan keabsahan Perdana Menteri. Yang kedua, kita membicara dan membahaskan juga tentang peranan-peranan menteri yang macam-macam ni dan juga kepelikan-kepelikan yang berlaku dalam negara. Jadi malam ni itulah saya harap ialah para penonton, rakyat terutamanya dapat menilai satu penilaian yang adil dengan apa yang berlaku sekarang ini. Walaupun nampak tenang asalnya, tapi pepatah Melayu kata jangan disangka air yang tenang tiada buaya. Jadi itulah di dalamnya sekarang sedang membaham pelbagai benda kita dalam keadaan kita tidak sedar. Jadi itulah WB, ruang masa 1 jam kita yang dapat kita bahaskan pada hari ini, insya-Allah. Mungkin ada any last word? Pasukan bola sepak Kuala Lumpur telah kalahkan Terengganu 1-0 dan baru-baru ini kalahkan pasukan bola sepak Kedah 2-1, dan pada hari Ahad ini kami game yang terakhir kami untuk liga untuk musim ini adalah untuk berhadapan dengan JDT di Johor. Ya. Dan juara liga tu. Sepak Johor. Kita lawan yang nombor 3 Terengganu, nombor 2 Kedah, nombor 1 Johor. Ya, tapi sekarang ni Penang dengan Terengganu ni duk akan berentap untuk nak tentukan siapa nombor 3. Ya, Kedah pun. Ni kita tengoklah. Tapi pasukan sepak Kuala Lumpur berada di kedudukan nombor 6 di Liga Super. Ini pencapaian yang terbaik selama saya difahamkanlah selama 33 tahun. Pencapaian terbaik bagi pasukan bola sepak Kuala Lumpur selama 33 tahun. Walaupun saya tahulah yang penonton Jom Channel ni daripada semua bukan semua di KL, ada yang sokong Kedah pun minta maaf, kita kalahkan Kedah 2-1, ada yang sokong Terengganu, kita kalahkan Terengganu 1-0. Saya sebagai KSFA, saya kena sokong Kuala Lumpur walaupun ahli parlimen Shah Alam. Itulah tu. Saya bukan apa, saya teruja ni bukan apa. Saya jarang nak tengok YB ni. YB Khalid Samad ni, dia boleh cerita secara orang kata mendalam hal bola sepak. Ini memang satu benda yang baru lah. Tapi macam mana pun saya perlu puji selain boleh mentadbir politik dalam keadaan yang baik, YB juga mampu untuk melunaskan tanggungjawab sebagai yang kepimpinan dalam KLFA. Betul lah. KLFA, dan membawa satu kejayaan, prestasi yang terbaik dalam tempoh 33 tahun ni. Satu pencapaian yang baik. Syabas, tahniah diucapkan kepada YB. Alhamdulillah. Okey. Alright. Okey YB, itu saja kita pada malam ni. Kepada para penonton, terima kasih sekali bersama kami semua. InsyaAllah ada ruang waktu nanti kita berjumpa lagi untuk minggu depan dalam Bual Bicara kita bersama YB Khalid Samad. Itu saja untuk malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana mengikuti Jom Channel. Semoga insya-Allah kita semua diberkati dan dirahmati Allah. Amin. Amin.